Tapi yang baru yang Wicked Lingam ini bukan melibatkan hanya Tun Yusof Chin, dia melibatkan Ketua Hakim Negara Tun Haji Ahmad Fairuz bin Datuk Syekh Abdul Halim Suruhanjaya. Kemudian Suruhanjaya bagi pengakuan dan lepaskan, kerana undang-undang negara ini yang sepatutnya satu, tapi ada two set of laws, satu untuk orang kaya atasan, satu untuk rakyat dan pengkritik kerajaan. Jadi satu Malaysia, dua undang-undang. Dibangkitkan sekali lagi, ini kenyataan yang agak bias. Sebab itu wajar kita teliti kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh orang-orang yang dianggap punya kewibawaan dalam bidang ini. Tun Sufyan, Tuanku Sultan Azlan, yang berulang kali menegaskan, Tun Sufyan tentunya jauh lebih keras, dan juga Tuanku Sultan Azlan. Tun Sufyan pertamanya mengatakan, dengan izin, I had predicted that our judiciary would take a whole generation to recover from the assault. Now that more than 12 years have elapsed, I doubt if the judiciary would recover in a generation from today. Namanya 2 dekad. Judges who join in downing their bosses or their boss have been rewarded by promotion. Judges who did not have been cowed into silence. Pidato beliau itu banyak diikuti. Saya tidak bermaksud menambah, cuma nak menyatakan bahawa beliau pernah mengatakan bahawa seandainya begini corak badan kehakiman, beliau tidak sanggup berdepan dalam mahkamah, berdepan mereka, apatah lagi sekiranya beliau tidak bersalah. Tuanku Sultan Azlan Shah hanya lebih tak sampai 2 tahun yang lalu menyatakan di antara lain, dengan izin, the mere existence of courts and judges in every ordered society proves nothing. It is their quality, their independence and their powers that matter. Dia tekankan soal impartiality, dia tekankan soal perception masyarakat tentang terhakisnya kewibawaan dan kewibawaan atau integriti badan kehakiman. Tuanku Sultan Azlan Shah bukan saja sebagai sultan, tetapi juga sebagai bekas ketua hakim negara. Baginda menambah, it is said that public confidence in the judiciary is based on 4 evaluating criteria: independence, impartiality, fairness of trial, integrity of the adjudicator. Ini 4 perkara. Bila ditanya bagaimana penilaian, Tuanku Sultan Azlan Shah menjawab, sadly, malangnya, I must acknowledge, better mengakui, there has been some disquiet about our judiciary over the past few years and in more recent past. In 2004, I had stated that it grieved me, having been a member of the judiciary, whenever I heard allegations against the judiciary and the erosion of public confidence in the judiciary. Inilah yang diantara lain menyebabkan kita kata, itulah sebab kita nak kemukakan etika, jawatankuasa etika. Ini sebabnya. Baik, ini saya tak sebut International Bar Association, Center for the Independence of Judges and Lawyers, International Commission of Juries, Commonwealth Lawyers Association, Union International de Advocat. Jadi sekarang kata rumusan mereka ialah bahawa powerful executive di negara kita telah mengambil tindakan sehingga mengorbankan ciri-ciri kebebasan dan demokrasi di negara kita.
Berikut daripada itu, ada beberapa laporan yang dibangkitkan. Saya tekankan, kita boleh tubuh jawatan kuasa, kita boleh sebut dengan nama etika. Etika itu akhlak. Akhlak ni istilah Quran dengan beberapa kekurangan. Tak apa, kalau kita baiki, katalah Timbalan Menteri ada kekuatan hari ini, dia boleh bawa pindaan yang bagi satu jawatan kuasa etika cukup menyeluruh. Tetapi apakah ada keupayaan atau di pihak jawatan kuasa untuk mengambil tindakan yang wajar? Datuk Param Kumaraswamy dengan track record beliau di Pertubuhan Bahasa-Bahasa Bersatu meneliti soal kebebasan hakim, menulis kepada Ketua Hakim Negara Muhammad Fairuz pada Julai 2007, laporan kepada Datuk Abu Kasim, pada ketika itu Timbalan Pengarah BPR. Sampai sekarang tidak ada tindakan. Saya tidak akan membaca semua rekod-rekod yang saya bawa di sini. Baru-baru ini timbul krisis Perak. Keputusan hakim dalam isu ini dibahas kerana mempertikai peruntukan perlembagaan 72(1) dalam kurungan, yang menyebut dengan jelas 72(1) perlembagaan sahnya apa-apa perjalanan dalam mana-mana Dewan Negeri tidak boleh dipersoal dalam mana-mana mahkamah. Tan Sri Speaker jangan nampak terlalu yakin, kerana kalau mahkamah buat begini pada Dewan Negeri Perak, saya bimbang kalau Parlimen juga, dan kebebasannya dan integritinya dipertikai. Artikel atau perkara 72(1) perlembagaan bila dilanggar tidak boleh dipertahankan. Lord Denning menyebut, may not the judges themselves sometimes abuse or misuse their power. It is their duty to administer and apply the law of the land. If they should divert it or depart from it and do so knowingly, they themselves would be guilty of a misuse of power. Maka mengikut Datuk NH Chan umpamanya, di antara lain, Datuk NH Chan ini menarik, Tan Sri Betul. Dia yang memutuskan dalam kes Air Molek yang memberi satu keputusan yang cukup keras terhadap hakim peringkat rendah, dan penyelewengan yang dilakukan atas tindakan Peguam VK Linggam yang diselamatkan oleh Peguam Negara dan Kerajaan Barisan Nasional hari ini. Jadi kalau ini yang berlaku, kemana kita sekarang? Maka kita berdepan dengan isu kewibawaan sebahagian dari hakim-hakim kanan dan hakim-hakim, dan yang diperlukan ialah suatu komitmen yang jelas. Yang kita nak dengar daripada Timbalan Menteri, Timbalan Menteri uzur sekejap, ialah apakah kelulusan etika, jawatankuasa etika hakim ini benar-benar menjamin untuk mengangkat dan menambah keyakinan sistem perundangan dan badan kehakiman yang terhakis. Sampai bila? Bukti siapa lagi? Nak tunggu bekas ketua hakim negara berapa orang, sultan berapa orang, dan laporan peringkat antarabangsa berapa banyak untuk meyakinkan kita bahawa something is rotten in the House of Denmark untuk kita ambil tindakan yang sewajarnya.